Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Jejak Alam Mistik. Saya, Nazri Saleh Osanda. Hari ini saya akan bawakan kepada anda kisah sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum anda menonton video di channel ini, bantu saya dengan tidak skip iklan dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pulau Besar dikenali sebagai Pulau Iko Pelancongan yang terletak di negeri Melaka. Pulau Besar terletak di Selat Melaka, kira-kira 3 batu nautika dari Bandar Hilir Melaka. Majlis Pembangunan Pulau-Pulau Melaka merupakan agensi kerajaan negeri yang telah dilantik untuk menyelaras pembangunan, program dan aktiviti yang terdapat di kawasan pulau. Pulau Besar, tempat yang banyak dikaitkan dengan cerita mistik dan legenda. Pulau Besar juga mempunyai sejarahnya, terutama kisah awal penyebaran Islam di Nusantara. Pulau Besar menjadi tarikan pelancong dalam dan luar negara. Kini negeri Melaka telah membina sebuah muzium untuk mempamerkan cerita dan legenda Pulau Besar, antaranya Makam Sultanul Arifin Syekh Ismail, Makam Sharifah Roziah, Makam Tok Janggut, Makam Tok Putih, Perigi di Kaki Pulau, Batu Belayar atau Batu Penambat Kapal, Batu Tengkorak, Pokok Disula, Tasik Biawak, Batu Belah, Keramat Masin Tawar, Istana Bunian, Perkampungan Bunian, Tasik Bunian, Gua Yunus, Keramat Ulah, Makam Nenek Kebayan, Perigi Tempayan Pecah, Makam 7 Beradik Makam 1000, Makam Nisan 1, Perigi Nenek Musalimah, Tapak Kaki Sultanul Arifin dan Batu Lesung. Daripada cerita rakyat tempatan, ada beberapa mitos di sebalik kisah tempat-tempat legenda dan bersejarah di atas. Bila cerita berkenaan mitos, pasti ramai yang beranggapan itu hanya cerita fantasi masyarakat tempatan. Namun, hakikatnya bahawa perkara pelik berlaku di situ. Banyak juga amalan yang kurang disenangi dan bercanggah dengan agama Islam dilakukan di Pulau Besar ini pada masa dahulu. Disebabnya ianya mistik. Ada yang melakukan perkara-perkara syirik dan khurafat dengan mengadakan aktiviti pemujaan dan beberapa ritual yang lain. Era tahun 1980, kerajaan negeri telah berusaha membangunkan Pulau Besar tetapi gagal kerana kuasa mistik masih kuat di situ dan semuanya tak menjadi, lalu terbengkalai. Ada cerita di mana ada pihak mengusahakan ternakan lembu, tetapi kemudiannya yang pelik, satu persatu lembu tersebut hilang. Pembinaan resort telah siap sepenuhnya, tapi terbengkalai tanpa pulangan modal. Dikatakan pembinaan resort tersebut mengganggu penempatan kampung jin di situ. Pembinaan Taman Tema Tamadun Islam juga gagal di situ.
Berdasarkan keterangan tadi, sememangnya terlalu banyak cerita yang boleh dirungkai dan dikaji pada kisah tersebut yang meliputi Pulau Besar Melaka ini. Pulau Besar memiliki keindahan dan kecantikan alam semula jadi yang tersendiri. Tadikan inilah bukan hanya kepada manusia, tetapi dari alam lain juga. Pada video ini, saya akan merungkai misteri ular sawa besar yang dikatakan wujud dan masih ada sehingga kini di pulau tersebut. InsyaAllah, dalam video ini saya dan Puan Ita akan menjawab persoalan ini berdasarkan maklumat dari sumber batin. Apa yang akan saya sampaikan ini terpulang kepada anda sama ada ingin percaya ataupun tidak. Nasihat saya, semua perkara misteri dan mistik datang dari Allah untuk menguji keimanan dan ketakwaan setiap hamba-hambanya. Hanya kepada Allah saja tempat kita minta petunjuk, perlindungan dan pertolongan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada mulanya saya dikongsikan dengan satu cerita dari seseorang yang mengatakan ada seekor ular besar yang berada di Pulau Besar Melaka. Tapi cerita ini tiada kaitan dengan keramat ular Pulau Besar ini ya. Ini adalah cerita yang lain. Saya pun terkejut ada cerita yang lain juga. Saya diberitahu bahawa ular tersebut merupakan spesies ular sawa yang besar. Kalau nak dibandingkan, besarnya adalah sebesar dan panjang seperti batang pokok kelapa yang menjulang tinggi. Menurut dapatan dari sumber batin, ular tersebut merupakan ular jadian dari seorang lelaki yang hidup pada zaman sebelum Masihi lagi, iaitu lebih awal dari sebelum zaman Kesultanan Kedah, Kesultanan Melaka, Majapahit, Sriwijaya dan sebelum kedatangan Islam di Nusantara ini. Lelaki tersebut digambarkan sebagai seorang lelaki berbangsa India, berpakaian dhoti, iaitu pakaian diperbuat daripada lembaran kain putih yang panjang, tapi dia tidak berbaju. Kain dhoti itu hanya menutup dari paras pinggang hingga lututnya sahaja. Dia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendeta. Dia mengembara dan akhirnya tanpa disangka dia telah sampai ke Pulau Besar. Pada masa itu Pulau Besar masih belum ada nama lagi. Dia mengatakan dia dari Gujarat. Dan bila saya Google, nama itu didapati Gujarat terletak di negara India. Jadi sahlah bahawa dia dari negara India seperti sangkaan awal tadi, berdasarkan pakaian yang dipakai dan warna kulitnya. Dia sebenarnya telah disumpah menjadi ular sawa kerana telah melanggar pantang larang ketika berada di Pulau Besar. Pada mulanya dia bertapa di Gua Yunus, Pulau Besar. Namun, mungkin disebabkan amalan yang dibawa bercanggah dengan kepercayaan masyarakat Bunian di situ, menyebabkan dia diperangi. Berlaku peperangan kebatinan di antara pendeta tersebut dengan masyarakat Bunian di situ. Masyarakat Bunian diketuai oleh seorang wali yang mentauhidkan yang satu, iaitu sebelum kedatangan Islam. Peperangan kebatinan tersebut dimenangi oleh wali tersebut dan pendeta itu telah disumpah menjadi seekor ular sawa. Selepas berubah menjadi ular sawa, dia telah melarikan diri ke kawasan lain sehinggalah dia menemui kawasan yang sesuai untuk dia bersembunyi. Kawasan tersebut adalah di dasar tasik biawak Pulau Besar. Dia akan muncul ke darat 10 tahun sekali untuk mendapatkan makanan. Sebab itu, kurang haiwan liar di Pulau Besar disebabkan haiwan tersebut telah menjadi habuan makanan untuknya. Ada kemungkinan besar juga cerita di mana ada pihak mengusahakan ternakan lembu. Satu persatu lembunya hilang telah menjadi makanan kepada ular tersebut. Pasti ramai yang tertanya, bagaimana ular itu boleh tinggal dalam air? Ular besar itu boleh tinggal dalam air kerana ia memiliki insang untuk bernafas dalam air dalam jangka masa yang lama seperti ikan.
Itulah bezanya ular biasa dengan ular yang disumpah. Ular itu menyorok ke dalam air kerana untuk mengelak dijumpai oleh orang bunian di Pulau Besar kerana bimbang akan dibunuh. Walaupun pendeta itu memiliki ilmu yang banyak semasa pertapaannya, tetapi dia sendiri tidak mampu untuk mengembalikan dirinya ke bentuk manusia seperti sedia kala. Malah, ia akan kekal selama-lamanya.